Ghazwatu Bani Quraizah. Peperangan menentang Yahudi Bani Quraizah. Kita sedia maklum bersama, di Madinah Al-Munawwarah ada 3 kabilah Yahudi yang terbesar. Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Al-Mustalik, dan juga Yahudi Bani Nadir. Nabi SAW masa dekat Mekah dulu tuan-tuan, 13 tahun Allah uji berhadapan dengan orang Quraisy sahaja. Tapi bila Nabi SAW pindah di Madinah, Allah uji berhadapan dengan Yahudi dan juga dengan Al-Munafiqun, ya, golongan munafik. Lagi berat ujian. Wa fil yawm allazi raja'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, pada hari yang sama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah setelah habis perang Khandaq, ja'ahu Jibril alaihi salatu wasalam inda zuhr. Jibril turun pada waktu zuhur. Wa huwa yaghtasilu fi baiti Ummi Salamah. Masa tu Nabi baru saja lepas mandi di rumah isteri Nabi, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Faqala, maka Jibril kata kepada Nabi, aw qad wada'ta silaha, wahai Muhammad, adakah kau telah meletakkan senjata? Kan habis perang Khandaq kan, jadi Nabi pun dah letih lama dah berjaga dekat Khandaq berhari-hari, berminggu-minggu. Dah selesai dah, orang kafir pun dah balik, dah lari lintang pukang. Nabi balik rumah, nak rehatlah masa kita. Maka Jibril turun. Jibril kata apa? Aw qad wada'ta silaha, kau dah letak senjata wahai Muhammad. Fa innal malaikata lam tada' aslihatahum. Maka Jibril kata, sesungguhnya malaikat belum letak lagi senjata-senjata mereka. Malaikat yang join dalam perang Khandaq ini belum letak lagi senjata. Diorang standby lagi nak berperang seterusnya. Wa ma raja'tu al-ana illa min talabil qaumi fadhhab biman ma'aka ila Bani Quraizah. Maka Jibril kata, wahai Muhammad, jangan rehat lagi, siap terus kita bergerak ke perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Kenapa tuan-tuan? Sebab Yahudi Bani Quraizah ni, kalau kita ingat lagi lah dalam perang Khandaq yang saya cerita dulu, tapi confirm tuan-tuan lupa belaka dah kan? Yahudi Bani Quraizah ni dia khianat ke Nabi. Dulu kan masa mula Nabi pindah ke Madinah, Nabi buat MOU dengan Yahudi ni. Ya, buat MOU, kita akan duduk elok-elok dekat Madinah. Korang jangan khianati aku tak khianati korang. Korang kena pertahankan aku pertahankan korang. Adalah perjanjian Nabi dengan puak-puak Yahudi ni. Tapi Yahudi ni ialah dah jenis Yahudi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha, tidak akan bersetuju orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian kepada kamu sehingga engkau mengikut jejak langkah mereka wahai Muhammad. Jadi tuan-tuan, Yahudi ni senyap-senyap dia keluar daripada Madinah, dia pergi ke Mekah, dia jumpa geng-geng Quraisy dan Arab-Arab yang ada di sekeliling Mekah tu. Dia khianat untuk menyerang Nabi SAW. Jadi Yahudi Bani Quraizah kata, korang serang daripada luar, kami akan serang daripada dalam. Maka habis perang Khandaq ni, Nabi geram sangat dengan Yahudi. Bukan Nabi saja, Jibril pun geram. Jibril kata, wahai Muhammad, jangan relax, jangan rehat, kita teruskan bergerak ke Yahudi Bani Quraizah pula, bagi settle sama diorang. Fa inni sa'irun amamaka uzalzilu bihim khusunahum. Jibril kata, aku akan berjalan di hadapan kau wahai Muhammad untuk aku menggegarkan kubu mereka, wa aqdhifu fi qulubihim ar-ru'bah, dan aku akan campakkan di dalam hati-hati golongan Yahudi ini perasaan takut. Fasara Jibril fi mawkabatin minal malaikah. Maka Jibril ni pun tuan-tuan bersama-sama Nabi SAW, dan Jibril mengetuai pasukan malaikat bergerak menuju ke perkampungan ataupun kota Yahudi Bani Quraizah. Fa'amara Rasulullah SAW mu'zinan fa'adhin fin nas. Maka Nabi SAW mengarahkan
kepada para sahabat yang baru balik perang Khandaq, yang masih lagi letih, yang masih lagi lapar dan sebagainya. Apa Nabi kata? Man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah. Nabi kata, barang siapa yang mendengar dan mentaati aku, jangan sekali-kali mereka sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah. Malaikat Jibril turun bila? Zuhur. Nabi suruh sahabat-sahabat siap, jom kita bergerak ke Bani Quraidah. Jadi ada yang bergerak dulu, ada yang bergerak kemudian. Nabi kata, bila sahabat dah bergerak ni, korang nanti jangan sembahyang asar sehingga sampai dekat Yahudi Bani Quraidah, baru korang sembahyang asar. Okey tuan-tuan, dalam peristiwa hadis ini berlakunya khilaf di kalangan sahabat. Ada sahabat dalam perjalanan dah masuk waktu asar. Dah masuk asar ni, kena sembahyang ni, kan? Nanti kalau kita jalan lagi kan, tak sampai kan, habis pula waktu. Ada sahabat kata, mana boleh, Nabi dah kata kan, jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah. Masa itulah berlaku khilaf di kalangan para sahabat. Maka ada sahabat berijtihad, aku takut waktu habis, lalu diorang pun sembahyang tengah-tengah. Belum sampai Quraidah, diorang sembahyang asar. Ada satu kumpulan pula, tak, Nabi kata sampai dekat sana baru sembahyang. Tuan-tuan, dua-dua pendapat ini betul belaka. Jadi apa maksud Nabi kata fala yusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah? Jangan korang sembahyang asar kecuali korang dah sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Maka ulama-ulama kata antara maksudnya apa dia? Nabi suruh sahabat ni bergerak cepat supaya sempat sembahyang asar dekat sana. Jangan sambil berjalan tu duk WhatsApp lah, duk layan tangan terhege-hege. Jalan biar cepat. Gitulah maksudnya. Itu maksud Nabi kata, jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah. Makna pastikan korang sampai dekat sana elok-elok ngam-ngam masuk waktu asar. Wallahu a'lam. Ada setengah pendapat ulama kata macam tu. Wasta'mala 'ala al-Madinati Abdullah bin Ummi Maktum, dan Nabi meninggalkan di Madinah. Jadi kalau ada apa-apa masalah, rujuk kepada siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta. Wa ata rayata Ali bin Abi Talib, dan Nabi menyerahkan bendera peperangan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ini yang dalam hadis Nabi SAW kata apa? Besok aku akan serahkan bendera ini, bendera peperangan menentang Yahudi Bani Quraidah ini, kepada seorang lelaki yang dia ni menyayangi Allah dan Rasulnya. Di waktu yang sama Allah dan Rasul menyayangi dia. Nabi kata itu kan? Dia ni sayangkan Allah dan Rasul. Di waktu yang sama Allah dan Rasul pun sayang dekat dia juga. Kita ni tuan-tuan boleh cakap dengan mulut, saya sayangkan Allah, saya sayangkan Rasul, boleh cakap dengan mulut, tapi belum tentu Allah sayangkan kita. Tapi yang ni dijamin, memang dia sayang Allah, dia sayang Rasul, dan Allah pun sayangkan dia juga. Jadi besok tu masa pembarisan, sahabat semua duk berebut tayang muka gitu, dengan harap-harap dioranglah dapat bendera. Bila dapat bendera tu makna apa? Inilah orangnya yang Nabi maksudkan. Dia sayangkan Allah, dia sayangkan Rasul. Di waktu yang sama Allah dan Rasul pun sayangkan dia juga. Nabi pusing tengok-tengok semua. Sahabat duk tayang muka. Dah hati akulah pula, bagilah kat aku harap-harap macam tu kan. Jadi Nabi kata apa? Aina Ali bin Abi Talib? Mana dia Ali bin Abi Talib? Sahabat kata tak ada ya Rasulullah. Mana? Dia sakit mata. Ali tak datang, sakit mata. Nabi kata panggil dia. Ali pun datang tuan-tuan, dalam keadaan mata sebelah dia sakit kan, merah mata sebelah ni, mengalir mata sakit. Nabi pergi dekat mata dia, fatafala fi ainihi, maka Nabi pun ludah mata dia. Nabi ludah, Nabi baca doa, dia pejam celik, terang benderang mata tu, langsung tak sakit. Tu kehebatan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ailu Nabi lah, bukan ailu kita. Ailu kita kalau ludah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Kelabu, bukan kelabu, tambah power terus, kau tahu. Musailimatul Kazzab yang mengaku jadi Nabi ni tuan-tuan, dia dengar cerita ni, yang Nabi ni boleh menyembuhkan mata orang. Lalu ada seorang makcik dekat kampung dia ni, anak dia sakit mata.
Dia kata, wahai Musailimah, kau akan kata kau Nabi, kau hebat, kau ada kuasa gitu gini. Anak aku ni wahai Musailimah, mata sebelahnya sakit, tak berapa sihat. Kau tolonglah sembuhkan mata anak aku ni. Lalu Musailimah kata, meh sini, aku buat meh. Mana ayah ni sakit? Dia buat, dia ludah. Dia ludah, tuan-tuan, buta terus mata budak tu. Buta terus, gila kau. Terperajat makcik tu, ni apa jadahnya buta ni? Pasal aku pun teori juga suruh buta kan? Tapi nak kata macam mana makcik tu tak ada lawyer tu, tak nak saman zaman tu. Itu nak khabar Musailimatul Kazzab. Okey. Maka diberikan kepada Ali bin Abi Talib bendera tersebut kerana dialah orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW menyayangi Allah dan Rasul. Di waktu yang sama Allah dan Rasul menyayangi dia. Wa qaddamahu ila Bani Quraidah. Dan Sayyidina Ali ini mengetuai pasukan mujahidin menuju ke perkampungan Bani Quraidah. Fasara Aliun hatta idza dana min khusunihim sabi'a minha maqalatan qabihatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai berjalan sampai dekat kota Yahudi Bani Quraidah, sampai dekat situ Sayyidina Ali dengar apa yang dicakap oleh puak-puak Yahudi. Mereka mengutuk, mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawqibihi min al-muhajirin wal ansar. Sayyidina Ali pergi dulu dengan pasukan yang dibawa. Nabi datang kemudian bersama orang muhajirin dan al-ansar. Hatta nazala ala bi'rin min abari Quraidah, sehingga Nabi sampai ke sebuah telaga yang dimiliki oleh Yahudi Bani Quraidah. Yuqalu laha bi'ru ana. Dikatakan nama telaga tu telaga aku, telaga ana. Wa badara al-muslimun ila imtithali amrihi wa nahadu min fawrihim wa taharaku nahwa Quraidah wa adrakathum al-asra fi at-tariq faqala ba'dhum. Jadi para sahabat ni pun bergerak berjalan. Tengah-tengah on the way ke perkampungan Yahudi Bani Quraidah. On the way tu masuk sembahyang asar, waktu asar. Faqala ba'dhum. Maka sebahagian sahabat kata apa? La nusalliha illa fi Bani Quraidah kama amarna. Kita jangan sembahyang asar kecuali kena sampai betul-betul dekat Bani Quraidah baru boleh sembahyang. Sebab Nabi kata macam tu. Hatta inna rijalan minhum sallu al-asra ba'da al-isya'il akhirah. Kau tengok. Punya jauh perjalanan tu tuan-tuan. Tahu sampai dekat Bani Quraidah pukul berapa? Lepas isyak baru sampai. Jadi ada sahabat ni memang tak sembahyang asar. Maghrib sembahyang, asar tak sembahyang, sampai isyak barulah dia qada lah, kita kata sembahyang asar dekat sana. Macam tu. Waqala ba'dhum, yang sahabat ni dia pegang betul arahan Nabi tu. Nabi kata sembahyang kat sana lah. Tak kira qada tak qada, yang penting sampai kat sana buat sembahyang. Wa qala ba'dhum, sebagian sahabat kata apa? Lam yurid minna dhalik wa innama arada sur'atal khuruj fa salluha fi tariq wa lam yu'annif wahidatun min at-ta'ifatayn. Ada sebagian sahabat pula kata, yang macam saya katakan tadi, kan bila masuk masa tu perjalanan jauh lagi. Ni kalau kita teruskan lagi ni, tak habis waktu asar ni, bahaya ni. Lalu ada sebahagian sembahyang dekat tengah-tengah jalan sebelum sampai ke Yahudi Bani Quraidah. Jadi dikata apa? Macam saya kata tadi kan, maksud Nabi kata tu jangan sembahyang asar kecuali di Yahudi Bani Quraidah. Maknanya jalan cepat-cepat biar sampai ke sana awal, jangan dah maghrib buat sampai. Itu dia faham kat situ pula. Lalu dua peristiwa ni habis dah berlaku, Nabi sampai, orang pun cerita, ya Rasulullah, ada orang sembahyang dekat tengah-tengah jalan, ada orang tak sembahyang sampai dekat sana isyak baru sembahyang. Macam mana ni ya Rasulullah? Mana satu betul? Nabi kata dua-dua betul berlaku. Dua-dua betul berlaku. Hakadha taharaka al-jaysh al-islami nahwa Bani Quraidah arsalan. Begitulah tentera Islam bergerak satu kumpulan demi satu kumpulan hatta talahaqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum 3,000, bilangan para mujahidin teramai 3,000 orang. Wal khailu 30 farasan, manakala kuda ada 30 ekor. Fanazalu husuna Bani Quraidah,
wa faradu alaihimul hisar, diorang pun mula mengepung kota Yahudi Bani Quraidah. Walamma ishtadda alaihim hisar, ketika kota Yahudi Bani Quraidah ni dikepung, arada alaihim raisum Ka'ab bin Asad thalatha khisalin, ketua Yahudi Bani Quraidah bernama Ka'ab bin Asad buat 3 pilihan. Macam mana ni? Kita kena kepung dengan Muhammad dan tentera dia. Kita nak macam mana? Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama, imma ayaslimu, sama ada mereka masuk Islam, wa yadkhulu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dinihi, dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayamanu ala dimaihim wa amwalihim wa abnaihim wa nisaihim. Bila kita masuk Islam, secara automatik harta kita akan selamat, anak bini kita akan selamat. Jadi kita tak payah pening-pening kepala, masuk Islam aja. Wa qad qala lahum, dan Ka'ab bin Asad ni, ketua Yahudi Bani Quraidah, cakap di hadapan Yahudi-Yahudi di dalam kawasan Bani Quraidah. Dia kata apa? Wallahi laqad tabayyana lakum annahu la nabiyyun mursal. Demi Allah, kita semua tahu, kita sudah confirm memang Muhammad Nabi akhir zaman. Korang semua tahu benda ni, kan? Wa annahu alladhi tajidunahu fi kitabikum, dan dialah orang yang kita baca, yang kita dapati dalam kitab Taurat. Memang confirm 100% Muhammad tu Nabi akhir zaman. Tuan-tuan masih ingat lagi kan apa punca Yahudi pindah di Madinah? Puncanya apa? Puncanya sebab diorang nak jumpa Nabi akhir zaman. Datang daripada jauh, daripada Palestin, daripada Syam, berhijrah duduk Madinah. Apa hal tak duduk dekat Mekah? Apakah tak duduk dekat Jeddah? Kenapa tak duduk dekat Yaman? Kenapa pilih Madinah? Sebab diorang dah lama kaji. Nabi akhir zaman akan muncul, dan Nabi tersebut akan pindah di sebuah negeri. Negeri tersebut batunya, tanah-tanahnya, batu-batunya berwarna hitam, dan di negeri tersebut terlalu banyak pokok-pokok tamar. Diorang dah habis survey dekat kawasan Tanah Arab ni, kawasan Hijaz ni. Diorang kata tak ada tempat lain dah. Confirm di sini. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah, yang nama dulu ni ialah Yathrib. Dan diorang kata kalau keluarlah Nabi tu, kitalah yang akan beriman dengannya. Kan? Tiba-tiba tengok-tengok Nabi tu bangsa Arab, diorang tak boleh terima. Dia nak juga geng-geng Yahudi. Lalu Ka'ab bin Asad kata memang confirm dia orangnya. Kalau tuan-tuan ingat lagi siapa nama tu? Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi yang terkenal. Bila Nabi muncul, Nabi pindah ke Madinah, dia datang, dia tengok je muka Nabi. Dia kata yang dia ingat, dia kata ketika Nabi mula sampai di Madinah, perkataan Nabi kata apa? Afshiru apa Nabi kata? Ifshu salama wa at'imu ta'ama wa sallu bin nasi wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Abdullah bin Salam ni, masa orang tengah ramai-ramai sambut Nabi dekat kota Madinah tu, dia pun menyelit sekali. Dia tengok je muka Nabi. Dia kata first time aku tengok muka Nabi, aku tahu dia bukan pembohong. Inilah Nabi. Memang confirm. Dalam kitab kata gini semua ada dekat dia. Lepas tu perkataan yang mula aku dengar, Nabi kata apa? Afshus salam, berikan salam, ucapkan salam. Wa at'imu ta'am, dan bagi makan. Surah korang lama tak makan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan sembahyanglah di waktu malam ketika orang lain semua tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Jadi apa kata Abdul Salam? Confirm dia lah orangnya, kan? Tuan-tuan semua, jadi Abdullah bin Salam ni bila dia dah percaya, dia tahu dah Nabi itu orangnya, dia pun beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia jumpa Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah. Nabi kata, mas muka, nama kamu siapa?
Husain bin Salam. Nama sebenar dia Husain bin Salam. Maka Nabi kata, bala anta Abdullah bin Salam, bahkan nama kau Abdullah bin Salam. Nabi tukar nama dia. Sunat tukar nama anak kalau nama tu tak senonoh, kan? Contohlah dia punya anak nama apa? Contoh Maruku nama anak dia. Apa barang Maruku? Bubulah dodol ke? Contohlah, kan? Janganlah macam tu. Jadi kalau nama tak elok, ngarut, tukar nama supaya ada keberkatan, elok sikit nama tukar. Maka Nabi tukar kepada Abdullah bin Salam. Dia kata, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtanun wa iftira'un wa kadhib. Yahudi ni satu kaum yang jahat. Aku tahu lah pasal aku Yahudi, dia kata. Kaum pembohong, degil, tak boleh percaya, tak boleh pegang rahsia. Memang teruk sungguh. Walaupun teruk macam tu, ya Rasulullah, aku tetap berharap kau datanglah kampung aku, kau berdakwah dengan orang-orang Yahudi dekat sana. Nabi kata, insya-Allah aku datang. Nanti ya Rasulullah, bila kau datang nanti, aku akan bersama, tapi aku duduk dalam sebuah bilik. Duduk dalam bilik, kau berucap dulu. Kau cerita yang kau Nabi, kau cerita belakalah sifat-sifat kau sebagaimana yang ada dalam Taurat tu. Kalau ada orang tak percaya, kau tanya, cuba kau tanya kat dia orang nanti, tuan-tuan semua kenal tak Husain bin Salam? Tanya macam tu. Dan kau dengarlah ya Rasulullah apa jawapan orang-orang Yahudi. Okey. Pada hari yang ditentukan, Nabi SAW masuk dekat kampung Yahudi ni. Abdullah bin Salam pun ada sekali, duduk dalam satu bilik. Nabi pun berucap, ni semua Yahudi belakang depan Nabi ni, bukan korang ni dekat sana ni, kan? Ramai Yahudi. Maka Nabi pun katalah, aku Muhammadun Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah ilaikum khassah wa ila nasi ammah. Aku Muhammad bin Abdullah, Rasul akhir yang Allah utuskan kepada kamu secara khususnya dan kepada seluruh manusia secara umum. Berimanlah dengan aku. Jadi Yahudi ni macam-macam soalan, tanya gitu, tanya ni, tanya. Semua jawapan Nabi bagi, tetap tak nak beriman. Lalu Nabi kata apa? Ata'rifuna man huwa Husain bin Salam? Korang kenal tak siapa dia Husain bin Salam? Apa kata bawa Yahudi? Kenal, bawa tak kenal dia? Kenal. Nabi kata, siapa dia? Husain bin Salam, ulama'una wa ibnu ulama'ina, alimuna wa ibnu alimina, salihuna wa ibnu salihina. Macam-macam dia puji. Dia merupakan keturunan ulama paling alim di kalangan orang Yahudi, keturunan orang-orang yang saleh, keturunan orang-orang yang baik, keturunan orang-orang yang mulia. Puji belaka masa tu. Maka Nabi kata, ara'aitum law aman, apa pendapat korang semua kalau dia beriman dengan aku? Apa kata Yahudi? Na'udzubillah min zalik. Mustahil dia boleh beriman. Takkan dia beriman? Mustahil dia takkan beriman pun dia. Masa dia kata macam tu, Abdullah bin Salam pun keluar, kan? Sebab tadi diorang nak iktiraf, kan, siapa dia Abdullah bin Salam, kan? Yang paling alim, yang paling hebat, yang paling wara', yang dia belaka. Okey? Nabi kata kalau dia beriman macam, tak mungkin, mustahil. Dia pun keluar. Dia kata, inilah Nabi sebenar akhir zaman yang korang jumpa dalam kitab korang, Taurat, Injil. Inilah orangnya. Berimanlah dengan dia. Sesungguhnya aku beriman dengan Rasulullah SAW. Elok tuan-tuan dibuat pengumuman macam tu. Serentak Yahudi kata apa? Si Husain ini syaqiyuna wa ibnu syaqiyina. Dia ni yang paling celaka. Bapak dia pun celaka juga, macam dia. Pakat tukar belaka, celaka, paling bengong, paling bodoh. Belasah kau. Maka berkata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, kan aku dah kata Yahudi kaum yang paling jahat sekali. Ini Yahudi, tuan-tuan. Okey, balik cerita kita ni. Jadi ketua Yahudi Bani Quraidah cakap, inilah orangnya, Muhammad, Nabi akhir zaman. Dan korang pun tahu, disebutkan dalam kitab Taurat, Injil, dialah orangnya. Wa imma ayaqtulu dhararihim wa nisa'ahum bi aydihim wa yaghdu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisuyuf musallitin yunajisunahu hatta yadhfaru bihim aw yaqtulu an akhirihim. Jadi
Cadangan pertama, korang beriman dengan Nabi Muhammad. Settle. Tak payah pening kepala, kita pun selamat. Cadangan yang kedua, kalau korang tak nak beriman, kita keluar ramai-ramai, kita lawan dia. Lawan Muhammad. Kita bawa belakang anak bini kita, lawan Nabi. Hatta yadhfaru bihim. Kita kalahkan Muhammad. Aw yaqtulu an akhirim, ataupun kita bunuh belakang tentera Muhammad. Pilihan yang ketiga, wa imma ayahjumu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa yakbisuhum yawm as-sabt li'annahum qad amanu ay yuqatiluhum fihi fa abaw ay yujibuhu ila wahidatin min al-khisal thalath. Ataupun dia kata gini, kita akan serang Muhammad secara mengejut pada hari Sabtu. Kenapa? Kenapa tak serang pada hari lain? Sebab Yahudi ni hari Sabtu dia cuti, dia rehat, kan? Dan Nabi SAW pun tahu, para sahabat pun tahu, Yahudi takkan buat apa-apa aktiviti pada hari Sabtu. Dia muliakan sangat hari Sabtu. Maka kita akan serang Muhammad secara mengejut pada hari Sabtu. Kau nak mana? Fa'abau ayujibuhu ila wahidatin min hadhil hisal. Yahudi pun fikir, nak ambil yang pertama ke, beriman. Yang kedua, kita lawan Muhammad. Yang ketiga, kita serang hendak pada hari Sabtu. Fikir punya fikir, tiga-tiga reject belakang. Beriman pun tak nak, lawan pun tak nak, serang hari Sabtu pun tak nak. Lalu apa kata Ka'ab bin Asad? Ma bata rajul minkum mudhu waladathu ummuhu lailatan wahidatan min ad-dahri haziman. Sedang bahasanya, bahasa mudah kata, korang ni semua, sejak mak kau lahirkan korang semua tak ada telur, tahu tak? Itu bahasa mudah. Haziman ni mana tak ada semangat. Apa nak jadi korang ni? Beriman pun tak nak, lawan pun tak nak, serang hari Sabtu pun tak nak. Nak dia apa? Tak ada telur pun. Itu bahasa paling mudah dipahami, tuan-tuan. Walam yubqi li Quraidah ba'da raddi hadhihi al-hisal al-thalath illa an yanzilu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama bincang-bincang tak selesai masalah. Nabi kepung kota Yahudi Bani Quraidah. Akhirnya, lakinnahum aradu ayattasil bi ba'di khulafaihim min al-muslimin. Akhir puak-puak Yahudi ni cuba nak menyelesaikan dengan begini caranya. Diorang ni dulu zaman-zaman jahiliah, zaman-zaman Nabi sebelum berhijrah ke Madinah, puak-puak Yahudi ni, tuan-tuan, dia berkawan juga dengan Aus dan Khazraj. Gaduh-gaduh juga, kawan-kawan juga. Jadi dia kata, kita akan hantar seorang wakil, minta Muhammad hantar kawan-kawan dia yang pernah jadi sekutu kita dulu. Kita bincang dengan dia nak macam mana. La'allahum yata'arafuna madza sayahillu bihim idh nazalu ala hukmihi. Faba'athu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ursil ilaina Aba Lubabah nastashiruhu. Lalu Yahudi, tuan-tuan, hantar wakil jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, ya Muhammad, kami nak bincang. Nabi kata, kau nak bincang dengan siapa? Kami ada kenal seorang sahabat kamu yang dia memang baik dengan kami dulu, kami nak bincang. Nabi kata, siapa dia? Nama dia Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana halifan lahu. Abu Lubabah ni zaman jahiliah dulu memang kawan baik dengan Yahudi, biasa berniaga, biasa berjual, biasa dengan Yahudi ni. Wa kanat amwaluhu wa waladuhu fi mantiqatihim. Abu Lubabah ni dulu keluarga dia, anak bini dia duduk kawasan perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Falamma ra'awhu qama ilaihi rijal. Okey, Abu Lubabah kata, okey, kalau dia nak jumpa aku, nak bincang, okey, aku akan masuk. Maka Nabi pun suruh Abu Lubabah ni masuk ke dalam kota Yahudi Bani Quraidah. Dan Yahudi semua kenal dia, baik dengan dia. Bila dia masuk dalam kota Yahudi Bani Quraidah ni, semua Yahudi bangkit. Oh, Abu Lubabah, welcome. Member lama dia, geng kita ni, baik ni, boleh bincang, tak ada hal punya. Wajahasya nisa' wa sibyan yabkuna fi wajhihi faraqqa lahum. Jadi diorang nak bincang sangat-sangat dengan Abu Lubabah supaya settlekan masalah diorang ni.
Bila settle susah juga. Pasal diorang buat kerja ni bukan benda kecil bang, oi, khianat kau tahu tak? Mengkhianati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam ada orang khianat perjuangan Islam pada hari ni lah, lebih kurang macam tu. Kau tak boleh main-main benda ni. Tak puas hati kau mufarakah, kau buat jemaah lain, kau ingat boleh main-main apa? Jangan main-main perjuangan Islam tuan-tuan. Kita nak mufarakah pada imam pun, kalau imam tu bacaannya betul, tajudnya sempurna, betul belaka, tiba-tiba kau mufarakah kat belakang, haram, kau tahu tak hukum dia? Tuan-tuan faham tidak cerita aku ni? Macam tak pernah faham je aku tengok. Kau ingat boleh suka kau apa? Dah ada dah imam kat sini baca betul, kita buat jemaah kat belakang, haram hukumnya. Itu sembahyang. Apatah lagi jemaah Islam. Ini bukan sembarangan haram, haram jadah lagi, kau jangan main-main. Oi, tak boleh. Mana boleh? Jadi tuan-tuan, bukan senang. Benda yang Yahudi ni buat khianat Nabi. Dia pakat dengan orang Arab dekat luar, suruh serang Madinah, kita akan serang kat dalam. Tiba-tiba nak kauti macam tu aja, amalam sikit. Abu Lubabah ni dia tak sedap hati tau. Nak macam mana ni? Pasal ni semua member belaka ni. Jadi yang Panglima Yahudi bangkit, peluklah apalah, kau janganlah, kau kenal kita, kenal. Orang perempuan pula datang, budak-budak pun datang, pakat menangis dekat kaki Abu Lubabah. Janganlah lagi Muhammad sedang gitu. Duk nangis pula. Faraqalahum. Lalu Abu Lubabah ni bahasa kesian ke dia. Alamak, sialah pula. Ya. Faqalu, lalu mereka kata apa? Ya Abu Lubabah, atara anzila ala hukmi Muhammadin? Wahai Abu Lubabah, apa pendapat korang? Apa pendapat kau dengan kami ni? Adakah kami kena menyerah kepada Muhammad? Abu Lubabah kata, "Na'am." Ya. Jadi Nabi suruh orang menyerah. Nabi cakap macam tu je, korang menyerah, jangan cakap banyak, menyerah. Nabi tak cakap lebih, tu je, menyerah. Lalu Abu Lubabah ni bila Yahudi tanya, adakah kami kena menyerah? Abu Lubabah kata, ya, korang kena menyerah. Lalu ada di kalangan Yahudi ni duk fikir, kalau menyerah jadi macam mana? Muhammad buat apa kat kita orang? Abu Lubabah dia tak cakap apa ni, dia senyap aja, tapi tangan dia buat macam ni. Wa asyara biyadihi ila halqihi, dia pun buat gini, kena pancung korang. Wa yaqulu innahu zabah, silakan kena sembelih korang. Suma alima min fawri annahu khana Allah wa rasulahu famada ala wajhi. Dalam riwayat ni disebut sembelih tau, zabah, tapi Nabi tak sembelih. Sebab tu geng-geng ISIS yang sembelih orang dekat Syria tu, dia kata ada, siapa tak ada kata Nabi sembelih ni sembelih ni. Nabi tak sembelih. Abu Lubabah buat isyarat macam ni je, Nabi tak sembelih. Tapi geng-geng ISIS dah bagi hujah bahawasanya Nabi pernah sembelih orang kafir. Diorang pun sembelih lah tentera-tentera yang tak puas hati, yang lawan dengan diorang tu kan. Dia sembelih belaka tuan-tuan. Syiah pun dia sembelih, Sunni pun dia sembelih juga. Summa alim min fawrihi annahu khana Allah wa rasulahu famadha ala wajhi. Bila dia buat macam tu tuan-tuan, tiba-tiba dia berasa bersalah. Kenapa kau cakap macam tu? Sedangkan Nabi kata suruh diorang menyerah je. Cakap macam tu sudahlah. Yang kau tambah-tambah buat gini, siapa suruh? Apa kata Abu Lubabah? Allah, astaghfirullahalazim, aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Sepatut aku tak payah buat macam tu kan? Suruh menyerah je, yang aku buat dia pahal ni. Sudah. Dia pun terus keluar daripada kota Bani Quraidah. Walam yarji' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta atal Masjid Nabawi bil Madinah. Dia balik tuan-tuan, bukan balik ke camp Nabi, dia balik pergi Masjid Nabawi. Punya jauh dia balik tuan-tuan. Jauh tu dia balik. Kalau dia peta kat sini, boleh tengoklah. Yahudi Bani Quraidah. Qainuqa ada tifatah muslim. Jauh juga. Dia balik. Farabata nafsahu bi sariyatil masjid. Abu Lubabah ni arahkan sahabat-sahabat yang ada dalam masjid ni
Ikatkan dia dekat tiang masjid, ikat kuat-kuat. Wa halafa alla yahuluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Dia ada bersumpah dengan nama Allah, tak ada orang boleh buka ikatan dia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Dia telah khianat Nabi, dia telah khianat amanah Nabi. Maka cara tak ada lain kecuali ikatkan badan dalam masjid, terpulang Nabi nak buat apa dekat aku. Nabi nak belasah ke, nak lempar ke, nak tempeleng ke, nak ketuk tapi ke, buat ikut suka Nabi. Aku takkan izinkan orang lain buka tali ni kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau Nabi buka tu maknanya Nabi maafkan aku. Punya takutnya orang dengan perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la yadkhul ardha bani Quraizah abadan. Dan dia berjanji dia takkan masuk dalam kampung Bani Quraizah selama-lamanya. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarahu wa kana qad istabta'ahu. Nabi ni tunggu dekat kemah. Apa cerita Abu Lubabah tak keluar-keluar ni? Apa cerita? Cuba korang call tengok. Nombor yang ada adalah Kalimantan. Cuba lihat kali. Contohlah. Sahabat kata, tahulah ya Rasulullah. Cuba kau kita kat mana? Cari, dengar cerita, dah balik ke Madinah, kenikat dekat tiang masjid. Sudah. Lalu Nabi kata, sahabat kata, ya Rasulullah, Abu Lubabah dah balik ke sana, diikat badan dekat masjid. Dan dia kata, tak ada orang boleh buka ikatan ini kecuali Nabi. Apa kata Nabi? Amma annahu law ja'ani lastaghfartu lahu. Amma idza qad fa'ala ma fa'ala fama ana billadhi atlaqahu min makanihi hatta yatuballahu alaihi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Lubabah, kalaulah kau terus jumpa aku kan senang je. Jumpa aku, cakap ya Rasulullah, maafkan saya telah khianat. Rasul kata suruh menyerah je kan, tapi saya buat macam ni kan, saya cakap macam tu. Itu maknanya saya telah khianat, saya tak amanah dengan arahan Nabi. Maafkan saya ya Rasulullah. Nabi kata, kalau dia jumpa aku maafkan je. Tapi bila dia sendiri dah ikat badan dia dekat masjid dan dia minta aku lepaskan dia, apa kata Nabi? Aku takkan lepaskan dia sehinggalah Allah yang lepaskan dia. Allahu Akbar. Maknanya apa? Tunggu wahyu turun. Kalau Allah kata maafkan, aku maafkan. Kalau Allah kata tak maaf, kering langkau. Kering bang. Makan tidak, minum tidak, apa pun tidak. Jadi tuan-tuan, habis dia semayang. Kita ustaz semayang. Lepas ada riwayat yang pernah saya baca, bila time semayang, dia suruh anak dia lepaskan ikatan tu. Dia akan semayang berjemaah. Dah habis semayang, ikat balik. Dia kata ikat balik semula. Ikat balik. Tak makan, tak apa, melembik macam tu. Semayang. Punya takut pada Allah tuan-tuan. Wa bi rammi ma asyara ilaihi Abu Lubabah qararat Quraidah an-nuzul ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuan-tuan, Yahudi pun tak ada pilihan lain kecuali untuk menyerah diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak perang tak berani Yahudi ni, mana berani. Yahudi penakut tuan-tuan. Sampai sekarang lah Yahudi ni tentera paling penakut di dunia kan. Kau tengoklah dekat Facebook, dekat video kan, muslimat dibunuh ikut suka dia je kan? Muslimat tak ada benda-benda, tembak berdas-das mati. Walaupun kana bi istita'atil yahud ayatahammalu al-hisar at-tawil. Dan kalau ikut dia kata, Yahudi ni boleh bertahan lagi lama tau masa dikepung tu, sebab kota dia orang ni makanan stok penuh, boleh tahan berbulan-bulan. Litawafuril mawad al-ghizaiyah wal miyah wal abar wa mana'atil husun. Kerana dalam kota Bani Quraizah ini makanan boleh bertahan berbulan-bulan, siap ada bekalan air bersih, apa lagi, line telefon pun okey, top up pun ada, semua ada terhal punya, yang boleh bertahan lama. Sebaliknya orang Islam pula, wali annal muslimin kanu yuqasuna al-barad al-qaris wal ju' asyadid wa hu fil ara'. Sedangkan orang Islam yang kepung dekat luar ni pula, masa dia orang kepung tu musim sejuk, terlalu sejuk, dalam keadaan perut lapar, pakaian pun nipis, tapi bertahan juga dekat luar. Ma'asyidatit ta'bil ladzi i'tarahum, itu belum campur keletihan peperangan Khandaq yang baru saja habis, pergi sambung pula perang kedua, letih Syekh
Kan? Kalau tuan-tuan tahu nak tahu letih tak letih, kalau kita ingat pilihan raya kan? Habis pilihan raya, ada mati pula YB ni. Allah. Baru nak hilang leluh kaki. Pergi pula lah kan pula kempen tempat yang kedua. Oh letih Syekh. Itu pilihan raya, belum perang bangun. Ni pun pilihan raya. Elok je habis pula, mampus pula YB belah sana, mati pula tuan-tuan. Pergilah pula kita mengempen. Oh letih. Ini pula perang letih. Limuwasalatil a'mal al-harbiyah min qabl bidayati ma'rakatil ahzab. Illa anna harb al-Quraidah kanat harb a'sabin. Cumanya walaupun sahabat letih, tapi peperangan menghadapi Yahudi Bani Quraidah ini lebih kepada peperangan psycho. Kan? Peperangan psycho, tengok siapa yang boleh bertahan lama. Sama ada yang mengepung ataupun yang dikepung boleh bertahan lama. Tapi tadi Allah nak tu nak kabur kerja Islam ni tuan-tuan. Kalau ikut segi kepala otak manusia biasa, logik, tentera Islam ni yang 3,000 ni tuan-tuan, dalam keadaan serba kekurangan, lapornya, letihnya. Yahudi ni sihat, makan cukup, tak berperang, badan memang sihat walafiat. Boleh je dia sekali henjut, bahasa kita dia henjut sekali lingkup tentera Islam, boleh. Tapi Allah Ta'ala nak beri kemenangan bagi Islam dengan cara apa tuan-tuan? Faqadhafallahu fi qulubihim ru'ab. Allah campakkan dalam hati Yahudi rasa takut, menyebabkan mereka tak berani nak lawan Nabi. Bodoh gitu menyerah ulu tekuk belaka. Ini saya nak kata ke tuan-tuan, Allah kalau nak beri kemenangan kepada Islam, Allah boleh bagi tuan-tuan. Mudah Allah nak bagi. Tapi kita kena sabar, istiqamah sehingga kemenangan. Jangan tak sabar. Ni tak sabar. Ni tak sabar, berlakulah apa yang berlaku pada hari ini. Kan? Patut ikut arahan, sabar banyak-banyak. Betul syarat hudud aku cerita. Kan? Mahkamah ada izin boleh bentang hudud dekat parlimen. Hari tu masa Tok Guru nak bawa hudud yang kecoh bagai nak arak ni, aku rasa nak seligi kepala. Kan dia kata, ni apa pula bawa hudud kat parlimen? Kita dah nak dapat apa benda, nama tempat tu? Koteraja bukan Koteraja, Putrajaya. Putrajaya barang Putrajaya. Kita dah dapat Putrajaya dah ni. Tiba Tok Guru bawa hudud dekat parlimen. Yahudi kata pula DAP tu Yahudi lah, apa yang sangat nak faham. Apa kata DAP Yahudi kata apa? Kalau nak Putrajaya lupakan hudud. Dia kata macam tu. Itu akidah, kau tahu tak, bukan boleh main-main. Lalu adalah beberapa manusia yang menukar walak kesetiaan mereka daripada kesetiaan yang sepatutnya kau beri kepada Allah dan Rasul, kau tukar kesetiaan kau kepada tak sepatutnya. Lalu berlakulah apa yang berlaku. Masuk mahkamah kecoh itu gini. Sekali mahkamah kata apa? Tok Guru ada hak untuk bentangkan hudud di parlimen. Takbir. Lain macam dia bunyi takbir kat sini. Tuan-tuan semua, orang buat kerja Islam ni kena sabar banyak-banyak. Tuan-tuan faham tak aku cerita apa ni? Kau ni faham ke tidak? Aku tengok muka macam tak faham, lain macam harum manis je aku tengok muka. Tuan-tuan, saya ulang baik cerita ni. Nabi ni kan letih, kau tahu, bawa balik perang, tak bahaya. Sahabat pun letih, pun lapar. Yahudi dalam kota sihat walafiat, gemuk gedempul, kan, makanan, senjata semua cukup. Kalau dia sedar Nabi Muhammad sekali henjut boleh habis. Sahabat ni dah tak larat ni, tapi orang kata pergi, sami'na wa ata'na, istiqamah dengan arahan Nabi, pergi. Walaupun dia kata Allah tak laratnya, pergi. Tapi Allah nak beri kemenangan bukan melalui peperangan dengan cara macam mana. Allah campakkan rasa takut dalam hati orang kafir. Akhir menyerah bodoh macam tu je. Menang akhirnya Islam tu tuan-tuan. Kita buat macam tu jugalah. Kita buat kerja. Hati ini milik Allah. Yuqalibu ma yasha. Allah Ta'ala boleh ubah hati manusia. Manalah tahu bila Tok Guru buat benda macam ni, dibuka pintu hati manusia, sokong orang Islam dalam keadaan negara kita teruk macam ni, dia sokong, tak pasal dia berikan kemenangan. Itu kena sabar. Tak sabar. Tuduh, yuji lah, apalah. Peling muka buat tahu. Geram betul lah. Fitnah tak habis-habis.
Letih dah explain, kan? Bukan nak marah. Aku lapar, betul tak? Tak makan lagi ini. Tuan-tuan semua balik ke cerita kita. Lalu Allah mencampakkan rasa takut ke dalam hati puak-puak Yahudi. Tentera Allah ramai, tuan-tuan. Bukan manusia, bukan sekadar malaikat, bukan sekadar angin ribut taufan yang menghancurkan tentera Quraisy 10,000 dalam peperangan Khandaq itu. 10,000 dihanyut dengan apa benda? Dengan ribut taufan. Balik belaka. Kali ni Allah hantar tenteranya. Siapa dia? Rasa takut. Tentera Allah, kan? Namrud, kerajaan yang besar. Dalam sejarah kata 4 raja yang paling hebat di dunia dulu. 2 Islam, 2 kafir. Yang Islam siapa dia? Yang paling hebat Nabi Sulaiman dengan Zulkarnain. Ini raja yang paling hebat, kuasa besar dunia dulu, once upon a time. Yang kafir siapa dia? Bukhtanasar dan juga Namrud. Hebat ni dua-dua ni. Sehebat-hebat Namrud. Allah kalahkan dengan apa? Dihantar seekor nyamuk. Pok masuk sini. Ambil kau. Nyamuk masuk, Syekh. Nyamuk tu dia tak buat apa. Dia jogging ke dalam kepala. Bengok. Aduh, sakit nyamuk tu. Mana? Jadi bila dia sakit, dia tepuk boleh pelepang. Sakit tak. Lepas tu dia kata ke dia punya askar dia, kau tolong ketuk sikit kepala aku, bagi keluar belakang ni, ketuk kelapu. Aduh, dah keluar ke belum? Tak tahu tuan, tak keluar. Kuatlah sikit bodoh. Betul tu. Kelapu. Aduh, kuatnya aku ketuk, tak keluar lagi. Kuat lagi bodoh. Kelapu. Mampus terus tuan-tuan. Kau tengok Allah nak bunuh dia macam mana? Dengan Allah hantar, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak pernah rasa malu nak buat contoh dengan seekor nyamuk yang kecil, yang kau rasa tak ada benda. Dengan seekor nyamuk huru hara sya'lam denggi, betul tak? Itu tentera Allah. Maka Allah menghantar tenteranya. Satu benda dinamakan perasaan takut masuk dalam perut Yahudi. Wa akhadhat makna wa'atun tanhar, menyebabkan Yahudi rasa lemah semangat, takut benua dengan Nabi. Wa balagha hadzal inhiyar ila nihayatihi an taqaddama Ali bin Abi Talib wa Zubair bin Al-Awwam wa sahha Ali, ya katibatal iman, wallahi la adhuqanna ma dhaqa Hamzatu aw la aftahanna hisnahum. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Zubair bin Awam merempuh masuk ke kota Yahudi Bani Quraidah, sambil Sayyidina Ali menjerit, kata apa? Ya katibatal iman, wahai pasukan keimanan, wallahi demi Allah, la udzuqanna ma dhaqa Hamzah, aku akan merasai apa yang dirasai oleh Sayyidina Hamzah. Mana apa? Aku nak syahid bagaimana syahidnya Hamzah. Au la aftahanna husnahum, ataupun aku akan menguasai kota Bani Quraidah. Mana sama ada aku syahid ataupun aku diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin badaru ila nuzul ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'tiqal rijal. Maka Sayyidina Ali rempuh masuk kota Yahudi Bani Quraidah. Ada beberapa riwayat yang sebenarnya saya baca dulu lamalah. Masa dia rempuh ni, ada juga Yahudi yang lawan, tapi lawan gitu-gitu je lah. Yang 2-3 ekor berani ni duk attack dengan panah teh. Ada riwayat cerita, wallahu a'lam dalam kitab Tarikh Al-Khulafa karangan Imam Sayuti. Sayyidina Ali ni, masa Yahudi ni pertahankan kota dia rempuh kota tu, dia cabut pintu kota, betul. Pintu kota kan besar bapak tu, tuan-tuan. Dia cabut jadi apa tu? Jadi perisai. Sahabat semua duk follow belakang Sayyidina Ali. Dia pegang pintu tu. Orang attack nak besar bapak pintu. Kau ni faham cerita apa tak? Faham kan? Ni kan cerita kartun tu tak? Ni cerita betul ke tu tak? Bukan pintu ni bang, oi, ni kecil. Apa barang pintu ni? Ni pintu besar. Dekat Syria ada kota lama kan, kota Salahuddin Al-Ayyubi. Pintu tu kalau kita daripada luar, kita masuk, kita tolak pintu tu, 3 orang tolak. Krek, baru boleh terbuka pintu tu.
Tapi kalau kita duduk kat dalam kota, nak tutup, kau seorang je boleh tutup pintu tu. Kau tengok dia punya teknologi. Confuse bang. Dan nak tolak punya payah, nak tutup punya dah senang. Pintu yang seberat tak tahu lah berapa kilo tu, saya nak dia parmang, dia cabut, dia buat perisai. Jadi tuan-tuan, dia masuk, dia marah-marah semua. Sampailah habis peperangan menentang Yahudi Bani Quraidah ni. Sahabat duk berhati, biar betul lah ni, biar betul. Power gila. Memang power. Kalau tak jadi tongkat Ali power. Power je. Dia buang lepas habis perang, dia buang pintu tu. Padakang. Dia buang pintu tu. Dan Rasulullah kata, bila dah gede, sahabat nak try angkat pintu tu pun tu. Tak tahu berat tak berat. 12 orang angkat, tak terangkat. Kau bayang 12 orang koyak suam tu. Tapi Ali Zaz lah berok aja. Kau tengok main. Lepas tu dia bagi tongkat Ali power. Dia tak ada tongkat Abu Jahal, tongkat tak ada. Tuan-tuan semua, akhirnya Yahudi semua menyerah kalah. Maka Nabi SAW mengarahkan supaya diikat orang-orang lelaki. Fawudi'atil quyul fi aydihim tahta isyraf Muhammad bin Salamah al-Ansari. Sahabat yang bernama Muhammad bin Salamah al-Ansari diberikan amanah supaya ikat dengan rantai Yahudi ni, ikat belakang. Wa ja'alatin nisa' wa dharari bi ma'zal 'ala rijal fi nahiyatin, dan diasingkan antara kanak-kanak, orang perempuan dan orang lelaki. Mana orang lelaki yang dewasa, yang sihat wal afiat ni, semua kena ikat belakang. Wa qamatil aus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah qad fa'alta fi bani Qainuqa ma qad fa'alta ma fi bani Qainuqa ma qad 'alimta wa hum khulafa ikhwanina al-Khazraj wa haula mawalina fa ahsin fihim. Faqala ala tardawna ayyahuma fihim rajulun minkum? Qalu bala. Qala fadhaka ila Sa'ad bin Mu'az. Qalu qad radina. Tuan-tuan semua, bila kena ikat semua gitu, maka orang-orang Aus, kabilah Aus di kalangan sahabat, jumpa Nabi kata, ya Rasulullah, qad fa'alat bani Qainuqa ma qad 'alimta. Kita tahu diorang ni khianat kita sebagaimana khianatnya Yahudi Bani Qainuqa. Wa hum khulafa ihwanina al-Khazraj. Yahudi Bani Quraidah ni zaman jahiliah dulu, dia geng dengan Khazraj. Dekat Madinah kan ada dua kan, Aus dan Khazraj. Aus dia punya geng Yahudi Bani Qainuqa, settle lah bera, dah settle lah. Yang ni Yahudi Bani Quraidah ni dulu dia geng dengan siapa? Dengan Khazraj. Wa haula mawalina fa ahsin fihim. Maka dia kata, ya Rasulullah, terpulanglah pada kau, nak buat macam mana dekat dia? Buat ya Rasulullah. Faqal, maka Nabi kata, ala tardau ayyakuma fihim rajulan minkum? Nabi kata, aku akan pilih seorang lelaki yang menjatuhkan hukuman kepada Yahudi ni, seorang lelaki di kalangan Khazraj yang baik dengan Yahudi. Terpulang nak macam mana? Lalu dia kata, kami setuju ya Rasulullah. Maka Nabi kata, kum Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, kau bangkit, kau fikirlah kau nak buat apa. فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم للجرح الذي كان أصاب أكحله في معركة الأحزاب. Oh sorry tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az masa ditawan kota Quraidah ni, dia tak ada dekat kawasan tu. Dia dekat Madinah. Kenapa? Sebab dia mengalami kecederaan dalam peperangan Khandaq. Dia kena panah ke dekat tangan dia ni, betul-betul dekat urat pendarahan. Kan tangan kita ni kan ada urat pendarahan tu kan, yang biasa orang bunuh diri tu, dia kelor mati. Nah, dia kena kat situ lah. Dan dia berdoa pada Allah. Dia kata, ya Allah, jangan kau matikan aku sehingga aku melihat kehancuran Yahudi Bani Quraidah. Jadi dia cedera dekat Madinah, dibalut tangan dia tu. Dia kata apa, ya Allah, jangan kau matikan aku sehingga kau hancurkan Yahudi Bani Quraidah. Bani Quraidah tu geng dia lah dulu zaman jahiliah. Kana asaba akhiruh fi ma'rakatil ahzab fa arkaba himaran. Lalu sahabat pun pergi panggil dia, bawa dia ke tempat Yahudi Bani Quraidah, sebab Nabi suruh dia selesaikan perhitungan terakhir nak buat macam mana dekat Yahudi Bani Quraidah. Fa arkaba himaran, dia pun datang naik donki.
wa ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertemu Nabi. Faja'alu yaqulun wa hum fi kanafi, ya Sa'du ajmid fi mawalika fa ahsin fihim, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hakkamaka lituhsina fihim wa huwa sakitun la yarji ilaihim shay'an. Falamma aktharu alaihi qala laqad ana li Sa'din alla ta'khudhahu fi Allahi lawmatu la'imin. Falamma sami'a dhalika minhu raja'a ba'dhum ila al-Madinah fana'a ilaihimul qaum. Dia pergi jumpa Nabi. Masa dia jumpa Nabi itu, orang-orang Aus, ada sebahagian mereka yang agak bersimpati dengan Yahudi yang ramai-ramai dia. Dia kata, wahai Sa'ad, kau selesaikan dengan cara baiklah. Maafkanlah dia orang, kan? Buatlah, maafkan je lah, kan? Dia pun tak serang kita, dia menyerah macam tu je. Buatlah yang terbaik. Nabi pun dah serah pada engkau. Nabi tak bagi arahan apa-apa, kan? Tak ada. Nabi serah dekat kau, terpulang kau nak buat macam mana? Buat yang terbaik lah. Saat ni diam, tak kata apa. Bila orang desak dia, Sa'ad, kau nak buat cakap lah, kau nak macam mana ni? Bebaskan ni. Sa'ad kata apa? Laqad ana li Sa'din. Dah sampai masanya untuk Sa'ad, untuk dia membuat satu tindakan yang dia tidak akan peduli kalau orang nak kata ke dia. Yang penting Allah redha pada aku. Dia kata gitu. Bila dia tak kata macam tu, tuan-tuan, orang lain kata, belah, ni memang je nak smack down ni. Dia kata, habislah. Ada orang kata, okay, kalau macam tu terpulang kat kau, ada kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dah kata dah. Tak tahu, tunggu je lah. Dia nak macam mana. Walamma intaha Sa'du ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li sahabati. Sa'ad pun sampai jumpa Nabi. Masa Sa'ad datang, Nabi tengah duduk, Nabi kata, "Qumu ila sayyidikum." Nabi kata, bangkit kepada ketua kamu. Sa'ad dah datang tu, Sa'ad bin Mu'az. Maka sahabat pun bangkit belaka. Perkataan Nabi ni, bangkit, ini tuan-tuan menjadi dalil kita menghormati orang yang mulia, kan? Macam alim ulama datang, kita tengah duduk kan, orang alim datang, tu Tok Guru dah datang, kita bangkit, hormat ke dia. Sebagaimana Nabi suruh sahabat bangkit menghormati Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Kita hormat dengan sebab ketakwaan dia, keilmuan dia, bukan dengan sebab pangkat jawatan dia, tak, kan? YB datang YB. Kalau YB tu okey lah. Kalau YB tu KO, tak payah bangkit. Makruh bangkit. Jangan bangkit. Ni siap salam cium tangan lagi. Nyampah. Ngampu. Falamma anzaluhu qalu ya Sa'du inna haula'i al-qawm qad nazalu ala hukmika. Qala wa hukmi nafidhun alaihim? Qalu na'am. Qala wa 'ala al-muslimin? Qalu na'am. Qala wa 'ala man hahuna wa a'rada biwajhihi wa ashara ila nahiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijlalan lahu wa ta'ziman. Qala na'am wa 'alayya. Tuan-tuan, dia pun masuk. Bila masuk, sahabat-sahabat ni berkumpul kan, nak dengar apa keputusan Sa'ad bin Mu'az. Nak buat macam mana dekat Yahudi Bani Quraidah ni. Sa'ad kata apa? Sahabat-sahabat kata apa? Wahai Sa'ad, sekarang kita dah tawar semua Yahudi dan terpulang pada engkau nak buat apa dekat Yahudi. Maka Sa'ad kata, wa hukmi nafidhun alaihim. Kalau aku jatuhkan hukuman aku ni, orang panggil apa? Memang dilaksanakan ke? Tak ada halangan ke? Memang semua setuju ke? Sahabat kata na'am, ya kami setuju. Qala wa 'alal muslimin, dan orang Islam yang lain macam mana, setuju ke tidak? Sakit-sakit sahabat kata, ya kami semua setuju belaka. Wa 'ala man hahuna, dan orang yang ada di sini, dia pun palingkan muka dia, tak sanggup nak tengok muka Nabi SAW. Malu ke Nabi, Nabi ada, kan? Okey, semua setuju, tapi dia hormat ke Nabi. Dia kata, dan orang yang ada bersama dengan kita, dia setuju ke tidak? Maknanya siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara ila nahiyati Nabi, dia pun tunjuk Nabi setuju juga kalau saya jatuhkan hukuman. Nabi kata apa? Na'am wa alayya. Nabi sebut macam tu. Yang tadi tu semua sahabat sebut, ya kami setuju. Sampai ke Nabi kata na'am wa alayya. Ya, aku setuju. Lalu apa kata Sa'ad bin Mu'az? Fa in ahkumu fihim ayuqtala rijal
wa tusbi dzariyah wa tuqsimul amwal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqi sab'i samawat. Tuan-tuan tahu apa kata Sa'd bin Mu'adz? Kalau begitu, hukuman yang saya nak kenakan kepada mereka ialah dibunuh semua orang-orang lelaki di kalangan Yahudi Bani Quraizah, pancung belaka kepala mereka, dan ditawan wanita dan kanak-kanak, buatlah tawanan hamba dan sebagainya, dan segala harta benda milik mereka kita bahagikan. Itu keputusan saya. Nabi bila dengar tu, apa kata Nabi? Wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau telah menjatuhkan hukuman dengan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 7 lapisan langit. Rupa-rupanya itulah kehendak Allah dan Rasul. Kau tengok kehebatan Sa'd bin Mu'adz. Dia tak tahu, tapi hati dia punya bengang dengan Yahudi yang khianat pada perjuangan ni, tuan-tuan. Dia punya bengang daripada Quraisy, daripada peperangan Khandaq tu lagi. Dah berasap hati dia. Orang khianat ni tak boleh bagi muka. Kau jangan salah faham pula, bukan aku suruh sembelih orang, tak. Tak, tapi nak sebut bukan boleh main-main, tuan-tuan. Orang khianat perjuangan Islam ni gitulah. Faham cerita? Tapi taklah. Kita nak marah, memang nak marah, tapi jauh di hati saya doa pada Allah supaya Allah buka balik pintu hati kawan tu, kembali semua dalam perjuangan Islam, insya-Allah. Amin. Kuat dah ni amin tu. Ya. Sungguh marah yang marah. Ya. Sekarang dua ni macam dah sebut tak kena tau. Baru ni Parlimen Amanah Shah Alam. Ada Parlimen Amanah tu tak tahan. Masa bila masuk pilihan raya dengan tiket tu aku pun tak tahu, selama rock aja dia orang ni. Memang tak tahu malu. Dia kata apa? Kita nak kerjasama kan dekat Selangor antara PKR, PAS dan juga Pakatan apa nama dia? Pakatan Amanah. Apa dia Pakatan ni? Pakatan Amanah? Harapan. Pakatan Harapan. Aku tak tahu nama benda. Pakatan Harapan. Ya. Apa jawapan pimpinan? Ya. Kita takkan bekerjasama. Lakum dinukum waliyadin. Bahasa mudahnya macam itulah. Kau dah ada khianat, kau dah pecahkan jemaah, kau dah buat huru-hara jemaah, kau dah rosakkan berapa ribu hati manusia. Lepas tu kau dah beria-ria nak rampas Kelantan. Allahu Akbar. Kau nak rampas Kelantan, kelakar rasa. Kan selama ni Kelantan tu buat kilang kasbah ke, tanya kau? Yang kau nak rampas Kelantan daripada puasa apa hal? Tengok manusia ni, subhanallah. Dia berkata kita la. Habis nak macam mana? Tunggulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu ialah tunggu ketentuan Allah. Wa kana hukmu Sa'd fi ghaidil 'adl wal insaf. Apa yang dijatuhkan hukuman oleh Sa'd itu tepat. Kenapa? Fa inna bani Quraizah bil idafati ila martakabu min al-ghadr wash-shani' ash-shani' kanu qad jama'u li ibadatil muslimin 1500 sayfin wa 2000 min ar-rimah wa 300 dir'in wa 500 tursin wa hujfah wa hasala 'alayha al-muslim ba'da fati diyarihim. Apa yang dibuat oleh Sa'd itu tepat pada masanya. Kenapa? Yahudi selain daripada dia telah khianat Nabi, nak lawan Nabi SAW dalam peperangan Khandaq itu, mereka telah bersepakat li ibadatil muslimin, untuk membunuh habis orang Islam. Buktinya apa? Masa diorang geledah kota Bani Quraizah ni, diorang jumpa apa? Sebanyak 1500 bilah pedang yang dah siap untuk digunakan untuk lawan tentera Islam. 1500 bilah pedang. Wa alfaini minar rimah, 2000 batang tombak. Wa 300 dir'in, 300 pasang baju besi. Wa 500 tursin, dan 500 benda turs ni apa ni, perisai, yang diorang dah kumpul siap-siap nak lawan Nabi. Diorang dah cadang nak lawan masa bila orang kafir masuk Madinah kan, dalam perang Khandaq tu, kalau berlakulah benda macam tu, jadi diorang akan serang daripada luar, kami akan serang daripada dalam. Nabi akan menghadapi 3 musuh. Kafir daripada Mekah, Yahudi di dalam Madinah, dan juga golongan munafik. Tapi Allah Ta'ala hantar tentera Allah, angin ribut taufan, menyebabkan diorang lari lintang bukang terbalik, habis balik ke Mekah belaka. Tinggal lagi
Yahudi dan juga golongan munafik. Khianat. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa habathat Banu Quraidah fi dari bintil Harithah imra'atin min Bani Najjar. Maka Nabi arah supaya dipenjarakan, ditangkap semua budak-budak Yahudi yang Bani Quraidah ni, yang kalau ikut ada 1500 pedang ni, lebih kurang macam itulah bilangan dia yang kena tangkap ni. Wa hafarat lahu khanadik fi suqil Madinah. Ni cerita ni mungkin tuan-tuan tak pernah dengar tau. Dan Nabi arah digali parit di sekeliling di kawasan pasar Madinah. Summa amara bihim faja'ala yadhhab bihim ila al-khanadiq arsalan wa tutraq fi tilka al-khanadiq a'naquhum. Nabi suruh masuk dalam parit seorang demi seorang dan dipancung belakang kepala orang. Pancung tau, bukan sembelih, pancung. Faqala man kana ba'da al-habsi li ra'is Ka'b bin al-Asad ma tarahu yasna'u bina. Faqala afi kulli mawtinin la ta'qilun ama tarawna da'i la yanzi' wa zahid minkum la yarji' huwa wallahi al-qatl wa kanu baina 600 ila 700 faduribat a'naquhum. Masa diorang kena tangkap ni, kena penjara ni, dia dah gelabah, dah debur ni, dia tanya dekat ketua dia, nama Ka'ab bin Asad kan. Kan ketua dia bagi 3 cadangan kan, nak beriman dengan Muhammad ke, nak lawan ke, nak serang hendam. Tiga-tiga dia tak tolak belaka. Dah bila kena tangkap, kena gantung macam tu, dia pun ketua ni agak-agak Muhammad nak buat apa kita ni berdebur kau. Lalu apa kata ketua dia? Afikuli mautin la taqilun. Dia kata, dia pelik sekali. Itu dia kata apa? Korang tak teluan kan? Tak ada telur korang ni. Beriman pun tak nak, lawan pun tak nak, semua memang tak ada telur. Bila dah kena tangkap macam tu kan, orang dah gali parit ni, dia tanya pula soalan, agak-agak kau Muhammad nak buat apa ke kita Apa bos dia kata, korang ni tak ada otak, boleh fikir. Yang itu pun tak boleh fikir, yang ni pun tak boleh fikir juga. Ni bunuhlah bodoh dia kata macam, memang kena bunuhlah korang ni. Payah sangat nak faham. Afi kulli mautin la taqilun ama tarada ila yanzi azahimikum la yadi huwa wallahi al-qatl. Memang tak ada harapan, kena bunuhlah ke kita. Ambil kau. Wa kanu baina 600 ila 700. Tuan-tuan tahu berapa ramai kena pancung itu? Antara 6 hingga 700 orang Yahudi dipancung oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Khianat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pancung tuan-tuan tak. Wa hakadha. Begitulah. Tamma istisalul afa'il ghadr wal khiyanah. Berakhirnya kepala ulur yang paling besar di Madinah, alladzi kanu qad naqadul mitsaq al-muakkad, yang mereka telah mengkhianati janji mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awanu al-ahzab ala ibadatil muslimin fi ahri sa'a kanu yamuruna biha fi hayatihim. Yang mereka telah berpakat dengan tentera-tentera al-ahzab seramai 10,000 untuk menentang Nabi dan para sahabat pada peperangan Khandaq yang kita dah cerita lama dulu. Dalam keadaan musim sejuk, makanan tak ada, sahabat tak larat, melepek sampai terpaksa gali parit antara 2 bukit di Madinah. Dengan lapar, dengan tak larat, dengan ketakutan, Yahudi pula khianat. Wa kanu qasaru bi amalin hadha min akabir mujrimil hurub alladhi yastahiquna al-muhakamat wal i'dam. Tuan-tuan pengarang dia kata, inilah hukuman yang selayaknya dijatuhkan kepada pengkhianat negara. Kan tuan-tuan pun tahu, kalau orang khianat negara, kerja apa, spy-spy ni kan, hukumnya apa? Mati lah. Standard lah macam tu kan. Kau baca lah cerita apa benda tu, kan banyak spy-spy, Mossad, semua-semua tu kan. Siapa yang khianat, semua kena bunuh belaka. Maka apa yang Nabi buat tu memang betul, dengan sebab pengkhianatan mereka kepada negara. Waktu anda tengok Tok Gua Jadi masa bab hudud ni cerita tahun-tahun 80-an tak salah, ataupun awal 90-an masa hudud dulu, bila buat forum, pokok kapir ni tanyalah ke Tok Guru. Dia kata, ni apa agama Islam ni? Tukar agama pun tak boleh, betul bunuh lah. Pancung kepala mana boleh, tak adil. Dia kata macam tu. Tok Guru jawab apa? Tok Guru kata, okey, saya nak tanya awak, kalau kamu ni khianat negara kamu kan, pecahkan rahsia negara kepada musuh luar, agak-agak kamu
apa tindakan negara kamu kepada kamu? Negara buat apa kakak? Kata bunuh. Tahu ke? Itu khianat negara, bunuh. Ini pula kau khianat. Kau bukan khianat negara, ini khianat pencipta langit dan bumi seluruh alam. Kau mengkhianati Allah, maka kena bunuh. Senyap, tak kata apa. Kan? Kau khianat negara pun kau kena bunuh. Ini kan pula kau mengkhianat agama. Dan kau mengkhianati Allah, pencipta segala alam, tuan-tuan. Wa qutila ma'hu syayatin Bani Nadir wa ahadu akabir mujib ma'rakat al-harb Ahzab Huyay bin Akhtab walid Safiyah ummil mu'min radhiyallahu ta'ala anha. Wa qad dakhala Bani Quraidah fi hisnihim hina rajan anhum. Tuan-tuan, cerita masih panjang lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Kisah yang seterusnya, Nabi bunuh pula Yahudi Bani Nadir.